Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang dihormati Muhammad Arif Rokaini selaku Presiden Perubatan, Muhammad Bashir Pengarah Seminar Utara, Tetamu Jemputan Ustaz Anhar Wapir, kawan saya Mr. Husin Muhammad, Ketua Jabatan Perubatan Hospital Sulaiman Zahira, dan seterusnya kepada barisan Exco, pimpinan perubatan, barisan jawatan kuasa seminar perubatan Utara, dan seterusnya kepada semua wakil-wakil daripada Universiti Saudara Pasir, dan juga kepada hadirin hadirat sekalian. Pertama-tamanya saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam sejarah hidup saya selama 45 tahun setakat ini, 44, muda lagi. Inilah kali pertama saya menjejakkan kaki ke bumi Mesir. Dan saya cukup terharu dengan jemputan daripada pihak perubatan. Kerana tanpa jemputan daripada pihak perubatan, saya rasa amat sukar sekali untuk saya menjejakkan kaki ke bumi bertuah ini, bumi Anbiya. Walaupun tajuk yang diberikan kepada saya agak suntuk masanya, tetapi memandangkan bahawa peluang yang diterima oleh saya ini bukan kata peluang yang hanya berlaku kerap dalam kehidupan saya. Saya rasa ini adalah merupakan satu peluang yang sepatutnya saya ambil. Tajuk yang diberikan kepada saya berkenaan dengan transformasi kesihatan adalah bukan merupakan bidang saya sebenarnya. Saya adalah merupakan seorang pakar perubatan, physician. Kalau nak membincangkan tentang penyakit diabetes, penyakit hypertension, penyakit jantung, gout, demam denggi dan sebagainya, insya-Allah tanpa teks pun boleh. Tetapi untuk membincangkan tentang transformasi kesihatan, saya terpaksa study apakah yang dikatakan sebenarnya tentang transformasi kesihatan. Sepatutnya kawan saya daripada Hospital Kemaman, iaitu saudara Dr. Muhammad Noh, bersama-sama dengan saya dan juga Mr. Husin pada program seminar perubatan Bitara pada kali ini. Tetapi memandangkan beliau tidak dapat, maka saya telah diberikan amanah untuk memberikan perkongsian berkenaan dengan transformasi kesihatan. Jadi alhamdulillah, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kerana tanpa tawaran daripada pihak saudara-saudari sekalian, maka saya tidak akan membuat revision berkenaan dengan topik transformasi kesihatan. Okey, tajuk yang diberikan kepada saya itu berkaitan dengan transformasi kesihatan bermula di sini. Satu tajuk yang saya rasa agak besar untuk dibincangkan, tapi insya-Allah saya akan cuba sampaikan dalam bentuk yang agak ringkas, agak mudah dipahami, supaya tujuan perbincangan kita pada pagi ini dapat diambil manfaat oleh saudara dan saudari sekalian, dan seterusnya boleh memberikan suatu jalan bagaimanakah peranan yang akan diambil oleh saudara dan saudari sekalian sekembali ke tanah air lagi. Sekiranya saya bertanya kepada saudara dan saudari sekalian, siapakah di kalangan saudara sekalian ini ingin menjadi Menteri Kesihatan pada masa yang akan datang? Siapa yang boleh angkat tangan? Alhamdulillah, kita ada beberapa orang di kalangan mahasiswi. Di kalangan mahasiswa tak nampak pula tangan. Siapakah di antara kita yang nak menjadi Director of General DG Kementerian Kesihatan Malaysia? Tak ada.
Soalan ni kalau kita tanyakan kepada Datuk Dr. Nur Hisham pada 30 tahun yang lepas, agak-agak jawapan dia apa? Adakah dia akan mengangkat tangan bahawa aku hendak menjadi Director General of Ministry of Health? Takkan ada yang akan angkat tangan. Jadi begitulah juga dengan adik-adik sekalian. Dan kemungkinan besar ada di kalangan adik-adik sekalian yang ada pada pagi ini, pada tengah hari ini, insya-Allah akan menjadi seorang yang hebat dalam masa 20 ataupun 30 tahun akan datang. Tajuk transformasi kesihatan jauh sangat. Okey, objektif pembentangan saya pada tengah hari ini terdapat dua objektif yang besar. Yang pertamanya adalah untuk memberikan analisis terkini berkenaan dengan perkhidmatan kesihatan di Malaysia, dan yang kedua adalah untuk membincangkan cabaran dan juga langkah yang perlu diambil oleh mahasiswa sains kesihatan. Kita pergi kepada definisi transformasi. Berdasarkan bahasa, ianya bermaksud berubah. Tetapi berdasarkan kepada istilah perkataan Melayu kontemporari, transformasi bermaksud perubahan total atau perubahan seluruhnya, termasuk dari segi bentuk, sifat, sikap, minda, keadaan dan sebagainya. Ini adalah merupakan maksud definisi transformasi secara Melayu kontemporari. Manakala kesihatan didefinisikan oleh Badan Kesihatan Sedunia WHO yang bermaksud satu tahap atau keadaan di mana seseorang individu itu mempunyai kesejahteraan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial, dan bukan semata-mata bebas dari penyakit atau tidak berdaya. Jadi maksud transformasi kesihatan adalah merupakan perubahan total, termasuk bentuk, sifat, sikap, minda atau keadaan yang dilakukan bagi memastikan seseorang individu itu mempunyai kesejahteraan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan juga sosial. Mengapakah transformasi berlaku? Transformasi berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama seperti perubahan populasi, perubahan arus pembangunan, perubahan sistem, perubahan infrastruktur dan juga teknologi, perubahan gaya hidup, perubahan jenis permasalahan kesihatan dan juga kepelbagaian sumber manusia. Mengikut sistem perkhidmatan, sekiranya kita bandingkan beberapa berpuluh-puluh tahun yang lepas, di mana sistem kesihatan Malaysia telah bermula pada tahun 1932, yang mana perkhidmatan kesihatan semasa itu dibahagikan kepada dua jabatan sahaja. Jabatan takbir yang melibatkan negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga tidak bersekutu, serta jabatan takbir negeri-negeri Selat. Hanya ada dua sahaja jabatan pada masa tahun 1932. Dan arah perkhidmatan cuma daripada atas ke bawah, daripada kerajaan kepada rakyat. Itulah adalah merupakan sistem pada tahun 1930. Akan tetapi sejarah berkembang dari semasa ke semasa, dan kita lihat dalam sejarah perkhidmatan kesihatan di Malaysia, hospital pertama dibina pada tahun 1880 di Taipei, yang juga dikenali sebagai Hospital Yanhua pada masa itu. Pada masa tersebut, pada hujung tahun 1800, terdapat lebih daripada 10 hospital, lebih kurang 15 hospital di negeri Perak. Kenapakah Perak menjadi tempat hospital-hospital dibina? Kerana Perak adalah merupakan tempat di mana sumber ekonomi terbesar pada masa itu, iaitu biji timah. Pada tahun 1900, Institut Penyelidikan IMR ditubuhkan pengkhususan kepada bahagian entomologi dan juga badan penasihat malaria. Kerana pada masa tersebut
masalah malaria adalah merupakan masalah yang sangat signifikan pada masa tersebut. Jadi menyebabkan IMR telah diwujudkan. Pada tahun 1929, klinik pertinggian pertama dibina di Jalan Tun Tan Siew Sin, dan pada tahun 1947, kolej kejururawatan yang pertama telah dibina di Pulau Pinang. Pada tahun 1949, kolej kejururawat pertinggian juga ditubuhkan di Pulau Pinang, dan pada tahun 1997, itu pada tarikh kita mencapai kemerdekaan, sudah terdapat lebih kurang 65 buah hospital di seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Dan pada tahun 1964, perkembangan perkhidmatan farmasi telah dibentuk makmal ubat dan juga skor di Petaling Jaya, dan pada tahun 1974 bahagian perkhidmatan farmasi telah ditubuhkan. Dan pada tahun 1992 kolej pembantu perubatan telah diwujudkan di Ulu kita. Jadi berdasarkan kepada kewujudan yang telah diwujudkan oleh kerajaan Malaysia, maka kita dapati bahawa ini adalah merupakan tonggak warga Kementerian Kesihatan Malaysia yang sebenarnya, yang mana merupakan terdiri daripada pegawai perubatan, pegawai pertinggian, pegawai farmasi, kejururawatan, dan juga pembantu perubatan, iaitu penolong pegawai perubatan, beserta dengan semua anggota sokongan yang lain. Ini adalah merupakan tonggak kepada warga Kementerian Kesihatan Malaysia. Transformasi berlaku disebabkan oleh peningkatan penduduk Malaysia. Kita melihat daripada tahun 1987 hanya lebih kurang 7 juta, sudah meningkat kepada 30 juta pada tahun 2014. Dan kita dapat melihat peningkatan jumlah penduduk ini akan menyebabkan peningkatan berlakunya penyakit-penyakit. Dilihat kepada kepadatan penduduk di Malaysia, kita dapati bahawa di negeri Selangor dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah merupakan tempat di mana penduduk Malaysia yang paling padat. Dan kalau kita lihat dari segi taburan mengikut umur, dari setahun ke setahun, kita dapati bahawa peningkatan mereka yang boleh hidup lebih daripada 65 tahun telah meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan umur adalah disebabkan oleh semakin baiknya perkhidmatan kesihatan yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebagai contoh, kita lihat pada tahun 2000, didapati bahawa hanya lebih kurang 4% sahaja mereka yang berumur lebih daripada 65 tahun. Manakala pada tahun 2010, 5% meningkat sebanyak lebih kurang 2% berbanding dengan 10 tahun sebelumnya. Ini adalah merupakan kesan daripada perkhidmatan yang lebih baik yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan kepada kita. Di samping masyarakat juga telah berikhtiar untuk menambahkan lagi kualiti kesihatan mereka. Peningkatan dari segi pemelinan perbandaran juga meningkat dengan begitu ketara sekali. Pada tahun 2000 didapati hanya 60% peningkatan urbanization dan meningkat sebanyak 10% pada tahun 2010. Ini adalah merupakan gambar pada tahun 1980 dan ini adalah merupakan gambar 30 tahun kemudiannya. Kita melihat sangat ketara perbezaan pembangunan infrastruktur telah berlaku di negara kita, terutamanya di bahagian Kuala Lumpur. Dan kita melihat dengan begitu padatnya, begitu banyaknya bangunan-bangunan, kita boleh bayangkan apakah yang akan berlaku kepada penduduk dengan masalah pengangkutan, dengan masalah jamnya akan menyebabkan berlaku banyak permasalahan kesihatan seperti stres dan juga penyakit-penyakit yang lain yang berkaitan dengan stres. Masalah imigran adalah juga merupakan masalah yang sangat ketara berlaku sekarang. Kita dapati bahawa peningkatan pembangunan telah mengakibatkan kemasukan imigran ke dalam negara kita dengan begitu ketara sekali. Sebagai contoh, pada tahun 2007 hanya 1.3 juta yang telah berdaftar dengan FOMEMA, dan pada tahun 2010, 3 tahun kemudian telah meningkat hampir sekali ganda, iaitu 2.3 juta. Yang ini mewakili lebih kurang 8% daripada penduduk
Dan daripada kesemua mereka Indonesian mewakili lebih kurang 50%, diikuti oleh negara-negara yang lain daripada Thailand, Bangladesh dan juga Pakistan. Di Sabah 25% terdapat warga asing. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lebih kurang 7% dan di Selangor 6%. Kesan daripada kebanjiran warga asing dalam negara kita Malaysia menyebabkan peningkatan kepada prevalence of the communicable disease, penyakit-penyakit berjangkit. Sebelum ni saya tak pernah mendengar penyakit leishmania. Pernah kan adik-adik semua dengar penyakit leishmania? Leishmania, kalau kita belajar dalam teorinya, penyakit leishmania ni dibawa oleh mereka yang pergi ke Afrika, kan? Tetapi di Terengganu kita sudah ada 2 kes leishmaniasis, kan? Dan kedua-duanya ini seorang daripada Bangladesh dan seorang daripada Nepal. Ini merupakan masalah-masalah yang dibawa oleh imigran ke dalam negara kita. Ini tak termasuk lagi penyakit-penyakit yang biasa seperti penyakit tuberkulosis, penyakit malaria dan sebagainya. Ini dan merupakan peningkatan. Sebagai contohnya penyakit malaria. Penyakit malaria sekarang ini prevalence yang tertinggi adalah di negeri Sabah, diikuti Kuala Lumpur dan diikuti oleh negeri Selangor. Dan faktor utama adalah merupakan faktor imigran. Jadi mereka yang datang ke Malaysia ini bukan sahaja datang untuk bekerja, tetapi mereka juga datang dengan membawa penyakit-penyakit berjangkit. Perubahan dari segi kemudahan perawatan kesihatan amat ketara sekarang. Sebagai contoh lah, saya ambil sebagai salah satu daripada contoh tentang kaedah rawatan dialisis. Ini adalah merupakan kaedah yang pertama yang diperkenalkan pada tahun 1800